Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والهزن إذا شئت ربي سهلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الهجات اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك وقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahathir Syahrudin, sidang pendengar Radio Hakim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita berada dalam satu taman ilmu membincangkan ayat-ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Surah yang istimewa yang sedang kita mulakan pembacaan tentangnya, pengkajian tentangnya, itu surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar artinya surah berkaitan dengan bulan, menceritakan tentang kejadian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam dunia. Disebut oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, disebut bahawa tusamma suratu iqtarabatis sa'a wa hiya makkiyah wa ayatuha 55. Qala Ibn Kathir warada fi hadis Abi Waqid anna Rasulullah كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. Menurut Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Tafsir Al-Qasimi Al-Musamma Bimahasin Ta'wil, dalam kitab tafsirnya Al-Qasimi menyatakan bahawa surah ini dipanggil juga dengan nama surah Iqtarabatis Sa'ah, dibaca oleh Nabi SAW pada rakaat kedua dalam setiap salat sunat adha, sunat Idul Adha dan juga sunat Idul Fitri. Dan Nabi SAW baca pada rakaat pertama surah Qaf, kerana kedua-duanya mengisahkan perkara-perkara penting, janji kebaikan syurga bagi yang beriman dan janji kedudukan dalam neraka dan azab siksa terhadap mereka yang ingkar. Juga surah ini membawakan tentang asal-usul penciptaan manusia dan bagaimana Allah mengembalikan kejadian dan menekankan aspek keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga membuktikan, mengisbatkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga membawa maqasid al-azimah yang lain-lain, objektif-objektif lain tentang kedatangan Islam untuk diikuti dan diimani oleh manusia. Menarik untuk kita lihat apa yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Sawi, Syekh As-Sawi dalam kitab tafsirnya Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalain. Al-Imam As-Sawi merupakan seorang ulama yang terkemuka yang lahir di negara Mesir, yang telah pun mentafsirkan apa yang ditafsirkan oleh imam sebelumnya, Al-Imam As-Suyuti dan juga Al-Imam Al-Mahalli. Kalau umat Islam di Malaysia mempelajari sistem pondok, secara pondok, tafsir Jalain merupakan satu tafsir yang tidak asing kepada mereka. Disebut oleh para ulama bahasa tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyebut tentang qamar dalam ayat ini. Sebenarnya bila kita melihat kepada bahasa Arab, terdapat beberapa perbezaan di antara apa yang dipanggil sebagai hilal. Hilal ni maknanya anak bulan, dan kemudian qamar, kemudian badar. Masya Allah, kaya bahasa Arab ini. Kita kalau sebut dalam bahasa Melayu, kita sebut anak bulan, bulan penuh, bulan mengambang, semua menggunakan perkataan bulan tersebut. Tetapi bahasa Arab digunakan perkataan yang berbeza-beza merujuk kepada
fizikal yang dapat dilihat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu, objek yang besar ini. Kadang-kadang dipanggil sebagai qamar, kadang-kadang dipanggil sebagai hilal, dan kadang-kadang dipanggil sebagai badr. Bila kita mendengar nasyid yang Nabi SAW disambut ketika kedatangan baginda ke Madinah, Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina maknanya datang bulan purnama kepada kami. Nabi Muhammad SAW bagi yang pelajari bahasa Arab ditashbihkan dengan bulan purnama. Kerana keindahan baginda, akhlak baginda, Islam yang dibawanya, mana itulah objek yang paling dikagumi oleh manusia pada waktu itu. Melihat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah ini, penggunaan perkataan Al-Qamar. Maka berkata Al-Imam As-Sawi, Al-Syekh As-Sawi menjelaskan perkara ini. Disebut oleh beliau, وَانْشَقَّ الْقَمَرْ إِعْلَمْ أَنَّهُ يُسَمَّى قَمَرًا بَعْدَ 3 مِنَ الشَّهْرِ وَقَبْلَهَا هِلَالًا إِلَى 14 وَلَيْلَتُهَا يُسَمَّى بَدْرًا. Disebut bahawa Al-Qamar ini merupakan perkataan yang merujuk kepada bulan tersebut fizikalnya bila berlaku 3 hari dalam bulan Islam. Perbezaan di antara bulan Islam dengan bulan Masihi, iaitulah bulan Masihi menggunakan syams, menggunakan matahari, syamsiyah. Manakala bulan Islam menggunakan qamariyah, mengikut peredaran bulan itu. Disebut di sini oleh ulama lugah dari sudut fiqhul lugah, merujuk kepada perkataan qamar ni general. Tetapi hilal pula merujuk kepada keadaan anak bulan sehingga masuk ke 14 hari bulan. Artinya daripada 1 hari bulan hingga ke 14 hari bulan. 4 hari bulan ni pula ada nama dia yang tertentu. Dia panggil hari putih, Ayyamul Bid. Hari putih, hari digalakkan kita umat Islam berpuasa 3 hari. 14, 15, 16 digalakkan berpuasa selain daripada Isnin ataupun Khamis. Perkara ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Bila masuk malam ke-15 dipanggil Badar. Dipanggil Badar maknanya bulan purnama. Ini dia bahasa Arab kalau kita lihat dari sudut penggunaannya. Jadi apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini tentang bulan secara umum. Kejadian bulan itu yang Nabi SAW telah pun diberikan mukjizat untuk membelahnya. Dan di sini ada beberapa pandangan yang lain yang disorot oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Perkara ini kelihatan akademik tapi elok untuk kita memahami. Kalau tidak, bila agaknya kita nak mengkaji perkara seperti ini. Dikatakan, qala innama dzukira iqtirabu sa'a ma'a insyiqaqil qamar, dzukira iqtirabu sa'a ma'a insyiqaqil qamar li'anna insyiqaqahu min alamatin nubuwah wa nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam wa zamanihi min asyrati iqtirabi sa'a. Qala Ibn Kaysan fil kalam taqdim wa ta'khir ay insyaqqal qamar wa iqtarabat as-sa'ah. Disebut oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani beberapa pandangan yang merujuk kepada ayat yang awal daripada surah Al-Qamar ini. Iaitulah sebenarnya yang nak di-highlightkan daripada ayat yang mulia ini, nak menunjukkan kepada kita tentang dekatnya hari kiamat. Nanti kita akan lihat beberapa hujah yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir daripada hadis sahih yang Nabi SAW membandingkan usia dunia, waktu kelahirannya dengan waktu berlakunya kiamat terlalu hampir. Sebenarnya, kata Ibn Kaysan, seorang ulama mufassir Al-Quran, bahawa dalam ayat ini berlaku satu bentuk taqdim dan ta'khir. Taqdim dan ta'khir maknanya satu ayat dikemudiankan, satu ayat dia awalkan. Sebenarnya ayat ini Allah maksudkan insyaqqal qamar waqtarabatis sa'ah. Iaitulah bulan telah pun terbelah dan kemudian dekat waktu berlakunya kiamat. Ini pandangan oleh Ibn Kaysan. Dalam bahasa Arab, dia ada berbagai kajian. Di sudut balaghahnya, ada yang dipanggil sebagai taqdim dengan ta'khir. Kadang-kadang dia awalkan satu perkataan daripada yang lain, satu ayat, untuk tujuan dia highlightkan berbanding dengan yang lain. So, dia akan mendahulukan, didahulukan berbanding dengan yang lain. Ini pandangan beliau. Wahqa al-Qurtubi anil Hasan, mithla qawli Ata' annahu al-insyiqaq al-ka'in yawm al-qiyamah. Al-Imam Al-Qurtubi pula dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan insyiqaq yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan berlaku pada zaman Nabi. Ia berlaku pada hari kiamat nanti. Ini yang telah kita bincangkan dalam episod yang lepas. Yang digunakan sighatul madhi bima'na al-istiqbal. Penggunaan fi'il madhi di sini merujuk kepada perkara yang akan datang, yang akan berlaku, yang belum lagi berlaku sebenarnya. Tetapi untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan perkara tersebut merupakan ketetapan yang tidak ada
perubahannya, maka disebut dengan fi'il madhi, disebut dengan past tense, walaupun perkara tersebut belum berlaku lagi. Ini pandangan yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi. Walau bagaimanapun sebenarnya pandangan ini merupakan pandangan yang tidak kuat, kata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Dikatakan qala Az-Zajjaj za'ama qaumun indana an al-qasd wa ma alayhi ahlul ilm anna ta'wilahu an al-qamar yanshaqqu yawm al-qiyamah wal amru bayyinun fi al-lafzi wa ijma'u ahli al-ilmi lianna qawlahu wa iyaraw ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Berkata Az-Zajjaj merupakan seorang ulama yang mentafsir perkara-perkara yang gharib, perkara-perkara yang agak ganjil dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan setengah golongan menyangka bahawa ayat ini turun menjelaskan peristiwa yang akan berlaku dan bukannya telah berlaku. Tetapi pandangan ini merupakan pandangan yang ditolak. Kerana apa yang jelas dalam ayat yang berikutnya, Allah SWT menyatakan ayat kedua, wa iyaraw ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Maksudnya jika kaum musyrikin lihat satu mukjizat, mereka berpaling dan mengatakan inilah sihir yang terus-menerus berlaku. Artinya bila kita memahami ayat kedua ini, ayat ini merupakan satu penjelasan bahawa orang-orang musyrikin zaman Nabi telah melihat perkara tersebut. Artinya, apa yang disebut oleh Az-Zajjaj di sini, za'ama maknanya menyangka yang tidak tepat. Membuat satu tanggapan yang salah. Kerana perkara tersebut telah berlaku. Dan dia bukan merujuk kepada peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat yang telah kita bacakan melalui surah-surah dari juz amma, lebih daripada itu berlaku. Bukan setakat bulan terbelah. Malahan bulan akan jatuh ke bumi lebih daripada apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi yang sebenarnya rajih, al-qaulu rajih di sisi ahli ilmu, berkata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, juga pandangan ini telah pun dikemukakan oleh Ibn Kathir sebelumnya untuk menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan perkara yang telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah pun dengan izin Allah, mukjizat yang ada pada baginda membuktikan kepada penentang-penentangnya bahawa baginda berada di pihak yang betul, merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak hadis yang disorot oleh Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan perkara ini. Tak perlu kita ulang semula kerana perkara tersebut boleh dirujuk dalam tafsir Ibn Kathir. Saya menggalakkan para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, milikilah tafsir Ibn Kathir. Saya melihat ada satu terjemahan yang baik yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Pustaka Imam Syafi'i ini merupakan satu percetakan yang berada di Indonesia dan terjemahannya dibuat oleh mereka yang ahli dalam bahasa Arab dan juga dalam bidang tafsir. Terjemahannya cukup baik. Kita membuat satu investment, satu pelaburan yang tidak akan merugikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang berkaitan dengan isu terbelahnya bulan ini telah pun kita jelaskan dalam kesempatan yang lalu bahawa dia merupakan satu perkara yang benar-benar telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang ayat yang pertama. Bila kita melihat ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Maksudnya, jika mereka kaum musyrikin melihat satu mukjizat, mereka akan berpaling dan berkata, inilah sihir yang terus-menerus berlaku. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan kebenaran baginda diutuskan daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah pun membelah bulan. Sehingga dalam hadis sahih yang telah kita bacakan, di antara kedua belahan tersebut kelihatan Gua Hira. Bayangkan. Sehingga dibelah sampai terputus. Sehingga dapat dilihat di antara keduanya terletaklah Gua Hira, satu bukit yang jelas kelihatan bagi orang yang berada di Mekah, yang duduk dekat Kaabah. Pada waktu itu maknanya nampak bukit Hira ini, nampak Gua Hira di atas gunung yang Nabi, di atas bukit Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu pernah beruzlah, pernah berkhalwat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah pada peringkat awalnya. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan tabiat orang-orang musyrikin untuk menolak segala kebenaran dan mereka terus mengatakan ini merupakan sihir yang dipertuntunkan kepada mereka. Walaupun sebahagian daripada mereka mengatakan kalaulah ini merupakan sihir, in kana saharana fa innahu la yastati' ay yasharan nas kullahum. Kalaulah Muhammad ini berjaya menyihir kita, tentulah dia tidak akan menyihir semua manusia sekaligus. Sebahagian mereka meyakini apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu kebenaran.
manakala ramai menolak kerana melihat perkara tersebut bercanggah dengan kepentingan mereka. Maklumlah, bila Nabi Muhammad SAW mengajak mereka kepada Islam, mereka terpaksa meninggalkan banyak kepentingan mereka sebelum itu. Jadi dalam ayat yang kedua menjadi bukti apa yang disokong pandangan para ulama untuk membuktikan bahawa ayat ini berlaku, tanda ini, mukjizat ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak merujuk kepada peristiwa hari kiamat sebenarnya. Jadi mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ibn Kaisan dalam menjelaskan ayat pertama berlaku satu bentuk takdim dan takhir dari sudut bahasa Arab memang selalu digunakan kerana nak meng-highlightkan satu-satu isu. Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim iqtarabat as-sa'atu wa insyaqqal qamar, berlaku kiamat dan bulan terbelah, nak di-highlightkan iaitulah isu berlakunya kiamat itu sendiri. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan bagaimana Nabi SAW telah mengatakan para sahabat, bu'ithtu, aku ini dibangkitkan dalam keadaan berlakunya kiamat dengan waktu kebangkitanku ini. Nabi menunjukkan kepada hakadha. Nabi mengatakan bu'ithtu ana wasa'atu hakadha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi menunjukkan kebangkitanku bersama dengan waktu kiamat. Tempoh masanya Nabi tunjukkan dua jari baginda. Dua jari apa? Iaitu jari telunjuk dan jari tengah, nak menampakkan terlalu hampirnya waktu berlaku kiamat tersebut. InsyaAllah perkara ini akan kita bincangkan dengan lebih detail dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.